Hai semua, selamat tahun baru. Selamat datang kepada episod pertama bagi tahun 2024 Big Impact the podcast. So Mona, this is episod kita yang pertama untuk tahun ini, tapi juga episod yang kedua untuk Big Impact. So far di TikTok kita dah capai virality, dah FYP video kita. Congratulations. Tahniah kepada Mona dan juga kepada saya. Di Big Impact, pastinya kita bercakap sebelum ni, kita nak bawa inspirasi kepada pendengar-pendengar kita. Kita juga nak tampilkan guest-guest kita, tetamu-tetamu kita yang boleh berkongsi cerita, beritahu perkara-perkara yang telah mereka lakukan dalam hidup mereka dan juga memberi inspirasi kepada sesiapa sahaja yang mendengar. Cuma untuk tahun ni, episod yang kedua kita sudah ada tetamu kita yang pertama, julung kalinya untuk Big Impact. Kejap lagi kita akan kenalkan tetamu kita. Mona, minggu ni ada macam-macam benda berlaku. Paling hot semalam, pelancaran padu. Bro, bukan pelancaran bro. Peluncuran. Ya. Anwar Ibrahim suka pakai tu, pelancaran ni. Saya dah lama dah belajar benda ni. Jadi let's not debate on that. Right. Let's talk about padu. Padu. Apa pendapat Mona pasal padu? Okay. Padu tak padu? Okay, honest opinion. Saya nak tanya soalan dulu ya. Okay. Kita ambil lagi satu aplikasi di mana aplikasi itu berjaya, which is MySejahtera. Okay. So, I nak tanya kenapa MySejahtera boleh berjaya, boleh dapat semua orang gunakan MySejahtera? Sebab orang tak nak masuk mall. Orang takut. Orang takut. Okay, lagi satu tu compulsory. Okay, benda tu compulsory. Kalau kita nak implement something, if you say it is compulsory, if you want to bring about some initiative and make it a compulsory initiative, saya rasa benda tu boleh berjaya. Tapi yang dekat padu ni, the first thing yang Mona spot tu, this is not compulsory. Okay. So, tapi kita buat So something. Mona belum register padu? Of course no. Because it's not compulsory. So kalau Mona sebagai seorang law abiding citizen pun tak nak register, untuk orang yang tak berapa law abiding macam saya, lagilah tak kan? Tak, let's think about it this way. Yes. Berapa orang yang betul-betul bro rasa akan register dalam portal ni sekiranya kita cakap this is not compulsory? Saya pun tak tahu kenapa. I can't say the projection lah. Probably Saudara Fizi sebagai Menteri Ekonomi yang paling cerdik dalam negara, dia adalah dia punya projection berapa yang akan register. Cuma bila saya tengok why padu being introduced dan cara diperkenalkan ni, nampak macam more to harvest data. Data harvesting untuk dapatkan data daripada rakyat dan juga apa-apa sajalah maklumat. Kita dah ada data LHDN, kita dah ada data penerima bantuan sebelum-sebelum ni, BRIM lah apa semua, punya banyak data waktu COVID pun, waktu inisiatif My Prihatin apa semua, ada banyak data telah dikumpul. Ada data SPR, ada data daripada telco, ada pelbagai sumber data yang kita dah ada. Saya ingatkan mula padu ni matlamat dia adalah mengumpulkan semua database yang ada ni, integrate supaya kita ada have one data center yang ada semua data rakyat. Rupanya kena buat voluntarily. Saya tak tahulah, mungkin padu padu ni dia mungkin jadi macam, kalau dulu Rafizi buat invoke, waktu dia nak election tu dia buat invoke. So sekarang ni dia buatlah padu ni. Jadi sekarang bukan election pun kan? Yalah, jadi sebab dia menteri dah sekarang. Dulu invoke waktu dia private, as a private entity. Sekarang dia dah jadi kerajaan, dia jadi menteri, dia buatlah padu. Tapi interesting bila dia cakap tak wajib. Tak wajib. Kalau tak wajib, I don't see. Selalunya kita ada satu projection, okay, kita nak buat pelancaran an initiative. Lepas tu kita boleh anggap graf tu akan naik ke atas. Ini bila dah kata dah tak wajib, straight away the graph is going down. Because to move the Malaysian towards registration, like you nak pergi register and everything. Tapi I ada baca jugalah yang di mana mereka kata, oh sekarang ramai nak register and everything. But then, what's out in media is, will that reflect in the data? Yeah. That's my question. Okay. Lagi satu tu, kena buat kempen lah. Belanja lagi duit, buat kempen. I don't know what is the impact of this. Okay. And number 2, semalam lancar. Hari ni dah ada isu dah dalam sistem tu. Standard lah. Okay.
So kalau if you're not prepared, kenapa you buat pelancaran semalam? So padu ni takut-takut jadi poda je lah. Poda. Ha? No comments. I Instead reserve of- my comments. Instead of jadi padu, dia jadi poda. Oh no. So satu lagi projek gagal, macam projek fertigasi cili yang dibuat oleh Rafizi lah. So jadi hopefully that's not the case. I am But intrigued. You seem to know him so much. Oh, saudara lama kan? yalah, kita Baru- monitor Alright, sebagai dalam jadi podcaster ni kita kena monitor Right. apa yang orang buat lah. So itu satu isu padu minggu ni. Isu kedua yang mungkin hangat diperkatakan dalam minggu ni juga tentang isu Dubai Move. See, this is the thing. To me, right? If everybody goes to London, there'll be a London move. Everyone goes to New York, there'll be a New York move. So now everyone goes to Dubai, there'll be a Dubai move. But then again, I'm not going to discount this. Is it true there's a Dubai move? Saya rasa betul lah sebab Timbalan Perdana Menteri kata ada berlaku Dubai Move. Datuk Zaid Amidi kata memang berlaku Dubai Move ni. Jadi takkan kita tak percaya Timbalan Perdana Menteri. Macam mana dia tahu? Dia sendiri yang cakap. So dia sendiri yang cakap, dia kata Dubai Move memang berlaku. Ada usaha untuk jatuhkan kerajaan. Saya sendiri merasakan ialah usaha menjatuhkan kerajaan ni memang tanggungjawab pembangkang. Siapa pun jadi pembangkang. Itu tak boleh nafi lah. Sebab waktu PMX jadi pembangkang pun dia sibuk nak jatuhkan kerajaan. Now bila Perikatan Nasional dan juga pembangkang yang ada hari ni nak jatuhkan kerajaan, maka dia hanya melaksanakan tanggungjawab dia sebagai pembangkang. Tak, So- saya nak celah sikit. Tanggungjawab pembangkang sebenarnya nak jatuhkan kerajaan ke ataupun nak jadi satu good check and balance mechanism? Betul, check and balance. Tapi dalam On masa the yang side. sama usaha untuk menukar kerajaan tu mesti dibuat. Okay. Sebab in the end that's the purpose of politics. Okay. The purpose of kita ada parti politik, kita ada pilihan raya adalah untuk kita berada dalam kekuasaan. Cuma yalah, Dubai Move ni jadi tak jadi saya tak pastilah. Kalau ikut, sebab saya bukan quote orang lain, saya quote Datuk Zaid Amidi. Dia yang sendiri kata bahawa Dubai Move ni benda betul berlaku. Okay. Kalau baca yang komen daripada Yang Berhormat Menteri Besar Kedah, it's not Dubai, it's Chowkit Move. What? Jadi saya bila lihat move politik ni, dia banyak dengan lokasi. Jadi mungkinlah Menteri Pelancongan boleh fikirkan untuk macam mana nak promote satu-satu kawasan tu, gunakan benda ni. Sebab Dubai Move ni, cerita pasal Dubai ni seminggu. Out of nowhere Dubai being promoted in the news for one week. 1 week. So kalau ada Free dia publicity. coket pula, so mungkin sampai esok sampai 2-3 hari ni cerita pasal coket move lah pula. So jadi mungkin tu salah satu cara lah. Cuma berlaku atau tak berlaku, I think we leave it to time to tell lah. Kita tak tahu. Tanya saya tak boleh nak kata saya harap apa nak berlaku. Cuma kalau benda tu nak berlaku, saya mengharapkan transisi tu berlaku dengan baik, smooth. Yang penting operasi kerajaan dapat berjalan, keamanan terjamin dan matlamat kenapa move tu dibuat dapat dicapai supaya akhirnya yang benefit adalah rakyat. Bro rasa kenapa this move should happen? If at all it's happening. Why? No, because tu bukan hanya soal stability. I think soal to continue some of the policy yang dah ada sebelum ni. Dalam masa yang sama to make sure government dapat function. To tackle the issue dan juga challenges yang berlaku hari ni. Challenge ada banyak. Dan bila kita sebab tugas Perdana Menteri ni memang ada banyak bagi argument cakap kita kena bagi peluang pada dia, kita kena bagi peluang pada dia, bagi peluang satu penggal pada dia. Yeah. Sebenarnya tanggungjawab jadi Perdana Menteri ni, salah satu tanggungjawab dia adalah untuk dia mengekalkan majoriti tu sampai habis penggal. Bukan tanggungjawab kita bagi kat dia. Dia sebagai Perdana Menteri ada tanggungjawab tu. Maknanya macam mana dia nak buat? Itu dia kena fikirlah. Sama ada dia nak kena give good policy, jadi popular, supaya rakyat pun rasa tak perlu ada penolakan. Tapi hari ni kalau you pergi mana-mana, semua tanya when the Prime Minister will be removed, atau bila Prime Minister akan ditukar. Kerana suara tidak discontent, puas hati tu di luar tu memang kuat. Sangat Kuat sangat.
Jadi pada saya kalau berlaku move ni pun bukan satu benda yang surprise lah. Benda tu memang bound to happen. It's just a matter of time. See, this is my point of view. Yeah. See, this is 2024. Yeah. Yet kita masih sembang pasal Dubai move and this move and that move, and they are saying that government to be toppled and what. The focus still not On the people. on the people. Yeah. Kalau kita tak fokus pada rakyat, kalau kita tak menggembirakan rakyat dengan polisi-polisi ataupun inisiatif yang boleh membawa kebaikan kepada rakyat, then obviously the discontent of rakyat akan nampaklah ketara lah. Yeah. Right? So I rasa this is something that the government should take into consideration, and I wouldn't say that you can topple or whatsoever, but then we can't deny the fact that if people are not happy, people are discontent, and what bound to happen will happen. Yeah. Right? Yeah. Yeah. So I think selain daripada isu Dubai move, isu padu, isu lain lagi. Oh, there's one more issue, which is Mona rasa pada zaman sekarang ni, as in like 2024, shouldn't happen, but it's happening. Stateless children. Yeah. Okay? Mona faham ada banyak kekangan. Ini kanak-kanak tiada hak kerakyatan. Hak kerakyatan. Yeah. Stateless lah. Stateless lah. So, what I feel 2024 ni, hak asasi kita ni dari zaman dulu sampai sekarang ni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Tapi at this generation, pendidikan must be included. Yeah. Kalau tak ada pendidikan, macam mana budak tu in future nak progress? Yeah. Right? So we cannot deny education for stateless children. Yeah. Right? And I understand there are so many issues. Kenapa KDN tak nak pandang benda ni secara serius, saya tak tahu. So I feel that this is a special message or a shout out to the KDN minister lah. Sir, kindly look into this matter because children are the next generation, and we need to protect them. Yeah. It is really not right to just deny them education just like that. But on the same note, saya nak I want to applaud the education minister for dia kata dia akan look into the matter and everything, so which is something to be applauded, right? Yeah. Sebab saya rasa kes yang berlaku pada adik Shivani ni, adik Shivani ni is not a isolated case. Ada banyak sebenarnya kes ni setiap tahun. Waktu saya jadi adun pun banyak juga saya dapat kes-kes seperti ni. Yang mana bila parents dia kahwin, especially bila dia kahwin dengan warga negara asing, tak register ke apa semua, then anak tu dia tak boleh nak register di Jabatan Pendaftaran Negara. So dia tak ada IC apa semua. So bila nak masuk sekolah tu jadi masalah. Dan benda ni is not something yang boleh selesai macam tu saja. Jadi maksud saya tu mungkin kena ada special task force. Betul. Di peringkat KDN dan juga Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan untuk kena pasti daripada awal. Maknanya kanak-kanak yang datang daripada ibu bapa yang lahir saja, sebab kita ada pendaftaran. Lahir saja kena daftar. You lahir di hospital kerajaan ke, hospital swasta ke, you kena daftar. So pendaftaran tu kita daripada situ kita dah kena rectify. Jangan waktu dia baru lahir tu kita biar, dan akhirnya kanak-kanak ni sampai umur dia dah jam apa nak masuk 5 tahun 6 tahun baru kita nak selesaikan, dan masa tu terlambat. Dan menyebabkan mereka dinafikan hak untuk bersekolah semualah. Tak ada, recently Mona dengan because we were talking kan, kita nak tahu kenapa isu ni still not settled and what not. So ada juga satu argument di mana mereka kata the reason why mereka denying all these things is because safety matter. Keselamatan. I'm wondering, like, I mean, this is really mind-boggling. When you say it is safety matter, what safety matter are you talking about? Kalau safety matter, policy itu kena redraft balik ataupun you have to redo that particular policy and make sure every loophole is being addressed. Tapi dekat sini kita see, where there is a will, there is a way. Right? Kalau you ada hati nak buat benda tu, you will be able to do it. So sir, you've been there for 1 year already. I really hope that stateless children's matter, you will actually take an action on it. That is what I really want. Agreed. So kita di Big Impact the podcast hari ni sebenarnya kita nak bercerita pasal azam baru. Azam baru New Year tahun 2024, seperti kita baru Big Impact baru
And seperti yang kita sebut tadi, kita nak inspire pendengar-pendengar kita daripada podcast kita, supaya mereka juga dapat inspirasi dan juga idea, dan mungkin dapat sampaikan benda ni juga kepada orang lain, atau juga boleh praktis dalam hidup mereka. Sebab tu hari ni kita menampilkan seorang guest yang saya rasa cukup berwibawa lah, untuk bercakap tentang determination. Right. Saya nak perkenalkan sikit kita punya guest kita, sahabat saya, senior saya di UiTM dulu, Universiti Teknologi Mara, Datuk Muhammad Mukarrabin Mokhtaruddin, atau lebih dikenali sebagai Kobin. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat petang bagi Big Impact. Terima kasih Kobin datang ke Big Impact. Anda adalah tetamu kita yang pertama. Tahun ni ya. Panggil bro okey kan? Bro. Boleh. So nak panggil YB ke? Tak. Jangan. So doktor? Doktor okey. So Kobin dia bukan hanya kalau siapa yang mengikuti perjalanan hidup dia, Kobin ni dia dikenali, dia antara orang pertama Malaysia yang dapat gelaran Grand Slam. Grand Slam kan? Explorer Grand Slam. Grand Slam. Dia bukan Grand Slam tenis tu, dia Explorer Grand Slam. I was thinking WWF. Bukan. So Grand Slam ni maksudnya dia dah tawan 7 puncak gunung di 7 benua yang berbeza. 7 continents. All the 7 continents. Mana kalau kontinen tu tertinggi gunung tu dia dah tawan. So dia dah panjat 7 gunung. Dia dah pergi ke North Pole, South Pole. Dia dah ski kat situ. Dan itu yang melayakkan dia untuk dapat Grand Slam. So nanti kita akan tanya lagi lah Kobin macam mana, how be able untuk buat benda tu. Cuma Kobin ni daripada ada pula telefon masuk. Kobin ni daripada apa kita panggil asal pada Kerinci. Dia dulu lahir di Kampung Kerinci. Bukan Kerinci. Bukan bangsa Saf. Bukan bangsa Saf. Pantai Dalam lah ni. Ya, Pantai Dalam. Kita budak bangsa bubble. Bangsa bubble bukan. So Kobin asal daripada Setinggan. Tadi saya tanya. Budak Setinggan. Pernah duduk PPR. Kemudian akhirnya masuk universiti dan akhirnya berjaya. Grand Slam ni is just one of his achievement lah. Dia juga ada business, ada terlibat dalam politik, NGO, dan antara benda venture dia yang paling best sekarang ni dekat Gopeng. Resort Himalaya. Resort. So Right. so jadi Mona, I think we brought a very good guest. Yes. Very inspiring. Very. I would like to know apa yang jadi sumber inspirasi ataupun motivasi untuk buat nak tawan gunung ni? Actually, terima kasihlah jemput saya Big Impact untuk program kali ini. Bagi saya sebagai seorang rakyat Malaysia ataupun seorang manusia, kita kena ada satu cita-cita, bukan hanya cita-cita dalam akhirat saja sebagai orang Islam, tapi cita-cita untuk mengejar dunia dan juga ke arah akhirat. So yang menjadikan saya inspirasi saya dalam menjadi seorang yang nak berjaya adalah keluarga saya. I came from big family. So saya ada 16 orang adik-beradik. So saya belah mak saya 12 orang. Satu bapa. Mak saya 12 orang. Mak 12 orang? Tak, belah mak saya yang nombor 1, 12 orang. Macam mana pula mak 12 orang? So from my mom side 12 people. 12. Okay. Belah mak satu lagi 4 orang. Hidup susah di bandar Kuala Lumpur. Di Pantai Dalam selaku budak Setinggan. Even though my dad he was major in army. So my late grandfather pun he was the first 25 Regiment Askar Melayu Diraja. So 1932. So dia salah seorang daripada 25 orang yang pertama Askar Melayu. Tapi saya sebagai cucu dan sebagai anak seorang tentera ni memang ada satu keinginan untuk berjaya di peringkat luar negara sehingga ke luar negara. So yang paling penting dalam hidup ni ialah disiplin. So untuk mencapai azam tahun baru ke, azam dalam kejayaan berniaga ke, dalam kejayaan politik, disiplin kita dalam satu menunaikan janji, satu menunaikan
kita punya usaha kita untuk kita buat sesuatu. So kalau katanya Kipchoge pelari terpantas pelari maraton dunia pun, dia kata dalam hidup dia disiplin. Kalau dia tak bangun pukul 4 pagi untuk berlari sampai pukul 7 pagi kan setiap hari, so dia takkan berjaya. Kalau dia hari ni bangun 4 pagi, besok bangun 6 petang, so dia takkan berjaya. So disiplin adalah salah satu kunci lah. So mungkin itu salah satu permulaan lah. So orang panggil saya senang je Kobin. Nama saya panjang, Muhammad Mukarrabin Mukhtaruddin. So just people call me Kobin untuk mudah orang bercakap dan berborak dengan saya. Cuma bila you kata pasal disiplin, maknanya adakah kerana background family you, your grandfather, late grandfather atuk tu adalah askar, your father askar, atau mungkin adik-beradik you 12 tu anak nombor apa? Nombor 4. So maknanya ada abang-abang yang ramai lah, abang, kakak. So adakah masa yang membesar tu, waktu you nak childhood itu memang you kena disiplin teruk? Not really. Masa muda-muda tu memang kita nakal lah. So untuk mencapai disiplin ni bukannya kita terus lari-lari terus jadi disiplin. So mesti ada kita ada tersimpang ke kiri ke kanan dalam hidup. So memang dalam berjaya pun memang kadang-kadang kita ada rasa malas, kita ada rasa macam lesu, rasa give up. Bila first masuk olahraga dulu, masa dulu saya olahraga, saya masuk larian 1500 meter in masa tu form 1. So pertandingan olahraga tu membuatkan saya kata saya berjaya menanggung kekalahan lah bila kita jadi junior, lari dengan orang senior form 5 semua kan. So tapi saya punya disiplin dia apa? Walaupun saya kalah, tetapi saya berjaya menamatkan 1500 meter tu. There's a discipline. Bukan disiplin kata aku nak nombor 1. Bila tak dapat nombor 1 aku terus keluar je lah padang, tak payah lari. So disiplin tu lah, walaupun gagal tapi kita ada disiplin. Mana kalau kita buat satu benda tu biar sampai habis. So there's also disiplin walaupun kita gagal. Kerana daripada kegagalan itulah disiplin tu mendidik kita menjadi seorang yang ada kesungguhan untuk I want to be the best, better than this year. So alhamdulillah next year form 2 saya sukses menjadi olahragawan kelas ketiga sekolah. So okay, tak apalah, tahun depan bulan 3 sukan sekolah. So bulan 1 aku dah start lari dah. Pergilah seorang-seorang habis sekolah petang tu, pergi dekat Pantai Hill Park tu kan, ada bangsa kan. So naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit, tapi boleh menang. So dapat 5 pingat emas kan, 400, 800, 1000. So mana bukit pertama kau panjat Pantai Hill Park lah? Bukit Gasing. Bukit Gasing. Tapi masa tu tak tahu, I never know about Mount Everest apa semua. So masa tu just focus on athletics and then pergi sekolah, balik sekolah, pergi sekolah. Then I came from the big poor family. So setinggan dia punya boy. So masa tu membesar pun I don't have any room in my house. So tidur pun dekat ruang tamu. Kadang-kadang bila abang tak ada, tidur dalam bilik abang. So saya punya tidur adalah di ruang tamu dengan kursi rotan. Tidur dengan tikus. So family memang very hidup dalam ada just kapet lah, kapet. Lepas tu bantal ruang tamu tu kursi. So because gila kakak adik kakak perempuan 7 orang dengan adik. Dia bukan lama sangat. You senior pada you 42 sekarang. 42 ya. So this is what, 1995, 96? 96, 96 94. kan? 96, 97. 96, 97. So daripada situ lah saya. Yalah macam sometimes kita take for granted. Tidur, tempat tidur, tempat tinggal. So dari form 2 pun saya dah start kerja. Saya ambil kerja part time, cuti sekolah, pergi ke PJ, kerja dekat Tian Wah Press. Dapatlah sebulan tu RM200 untuk tolong mak kan. So masa tu dah tahu dah. Form 3 ikut ada lepas maghrib tu, lepas balik training, ikut pakcik tu pergi jual wadir dekat kilang dekat Subang, Sungai Wei. So daripada situ kita tahu kalau berniaga ni boleh. Kalau hari ni boleh berniaga ni dapat banyak ni. So dapatlah RM10 tambah. So tak payah nak menyusahkan mak bapak kita lah dalam hidup. So there's a discipline lah. But look at it bro, sebab you punya jalan hidup macam tu, that is why that adversity, kesusahan tu actually membina you jadi somebody like this today, right? Yeah. I think that is something that really should be applauded, like, you know. That's why I love to learn more about life. I love to travel to see the world. Because I see a lot of people, a lot of
multiracial punya people dalam dunia. It's because of one ayat dalam Quran, surah Al-Hajj, ayat 46 yang mengatakan bahawa tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Bukankah mereka punya hati yang dengan itu mereka merasa, punya telinga mereka mendengar, bukan mata yang buta tapi hati dalam dada. So mata hati ni, kadang-kadang kita tengok this African man sangat gelap kan, tapi sebenarnya kenapa awet dia cantik? Serius? Kat sana pun dia pergi. Maksudnya contohnya macam tu, that's mean. Determination. I never think about. Sebab tu I have to respect every races dalam semua bangsa dalam dunia. Bila China, kalau Tuhan Allah ciptakan manusia ni semua kulit sama, what for we fly to Africa, what for we fly to UK, Europe, so semua skin sama. Kalau Tuhan ciptakan semua bangsa ni, semua kita bangsa Tamil je satu dunia. So kita belajar semua belajar betul je main kan? tabla je. Main tabla je. So kita cakap bahasa Tamil je lah satu dunia. So that's why kita ni Tuhan dah ciptakan manusia berbagai bangsa, tapi manusia yang paling bertakwa di sisi Allah adalah yang manusia yang mengenali satu sama lain dan akhlak. Ya. So that's why saya cuba yang terbaik lah dalam apa jua yang saya nak buat, dan Alhamdulillah masuk ke UiTM 2000, saya terpilih untuk pergi ke Everest tahun 2004. So masa tu arwah Cik Fauzan, before he climbed Mount Everest 1997, but he didn't make it lah, dia sampai ke 8,400 meter. So lepas tu dia jadi pegawai beli dan sukan di UiTM. So dia buatlah ekspedisi ke Kalapata Everest Base Camp 2002. This is when Mahendran and Mohandas Mahendran Mohandas bersama my coach Cik Fauzan. So 97. So the first mission we have to respect the Datuk Mahendran Mohandas. They are first one to finish the seven summit, finish the Everest, finish the Everest. And then after that he's also my icon lah, my idol lah masa tu. Masa tu dah terpilih pergi Everest Base Camp. Balik Everest Base Camp, what next? So I kata dengan Cik Fauzan lah masa tu, dia yang organize untuk 30 orang pergi ke base camp. So balik-balik I kata, Cik Fauzan, I think I want to climb Everest kan. But he very supportive. Arwah very supportive. Bin bagus bin. Nanti apa-apa paperwork semua bagi tahu saya akan tolongan. So I do paperwork, I try to make appointment to see my Vice Chancellor masa tu, Tan Sri Ibrahim Musa. Masa tu Datuk Ibrahim. Memang susah nak jumpa VC sebenarnya kalau student ni. Lagi-lagi part 1, part 2. Tapi saya tak nak because my discipline yang kata I nak jumpa juga, I nak pergi Everest. So lepas balik tu kata I nak buat jumpa appointment, pergi ke pejabat dia terus gedah je. You faculty Sains Sukan, Sports Sains Science. Sukan kan? So pergilah jumpa. Dan dia willing to see, Datuk Seri saya nak pergi Everest. Biar benar kan ni nak pergi. Yep, kalau boleh biarlah. Saya nak jadi orang Melayu pertama sampai Everest. Kita dah ada Indians. So Cik Fauzan pun dah ada mentor, dah pergi Everest Base Camp. So sebelah balik base camp ni saya ada ni nak pergi. So bagilah peluang. So macam mana sponsor ni semua? Tak apalah, kalau boleh mintalah pendahuluan daripada UiTM dulu. Lepas tu kita cuba mintalah some corporate dengan KBS. So okay lah, Alhamdulillah dapat juga 2 tahun lepas tu training. I went to Mont Blanc. I went to New Zealand for advanced applied climbing dengan technical climbing. Masa tu Tun Mahathir masih lagi Perdana Menteri. So I make appointment to see him. Dan Alhamdulillah I met him dekat Petronas KL Tower, KLCC. So masa tu maksudnya sebelum tu lepas Datuk Mahendran dengan Mahendran Mohandas, tak ada siapa pernah ada idea untuk nak panjat Everest. Tak pernah ada. Kau je yang dapat ilham tu. Tiba-tiba dapat 2002. If I'm not mistaken, pada masa tu mereka juga mempunyai banyak kekangan wang kan? 97 tu dia start from 1987. And then after that they get a sponsor about 5 million ringgit from corporate dengan Telekom daripada KBS. Masa kau panjat tu bro, berapa actually cost? Actually not more than half million. 500,000. Tapi training tu penting. The training is most important thing. Training. Bukan naik Everest tu. And the most important thing. So that's why Tun Mahathir masa tu pesan, if you want to be a hero, don't be a stupid hero. So you must training. So before climb up to summit, so 1 week before that I call him. Dan dia kata tak apa, you dah training. So as long you ada ilmu. So selamat maju jaya, jangan malukan bangsa Melayu, naiklah ni, kalau tak larat tak apalah kan. So dia nak sangat. Masa tu 2 orang lah, you dengan saya dengan Ahmad Ridwan. So Alhamdulillah berjaya Everest. Kemudian balik Everest, be somebody lah, jadi ikon anak muda, jadi Melayu terbilang lah, jadi bang. Tapi bagi saya bawa nama Malaysia.
Yeah. So nama Malaysia sebab kita semua bangsa pun ada kejayaan masing-masing. Sebab kita ni pelbagai bangsa, antara negara yang paling banyak bangsa. But I'm more to Malay lah kan, because my grandma also Chinese, tapi so saya mix memang tak ada masalah pun. But saya kata okay, what's next after Everest? So I give a motivation to school, from the Sting Garden punya budak daripada tak ada apa-apa impian sampai ke Everest. Dulu nak jadi atlet olahraga tapi berjaya nak jadi jadi pendaki Everest. So I further my study until finish my diploma, further to degree in marketing. Tapi I love to travel, so I stopped halfway my degree. I'm cycling from Los Angeles, I back to Malaysia. Itu yang I was like so shocked. 23,000 kilometer. That's not Seven Summit. That's I love to travel, so I'm cycling. Itu cycling kan? Cycling. Los Angeles tu? Malaysia? To Malaysia. And then Berapa? 23,000 kilometers. 20,000 Tapi kilometers. after 13,000 kilometers, I changed to motorbikeing in Australia, Japan, So South maksudnya Korea. in total 13,000 lah. On the website. Saya cycle baru ni kat Perlis 50 kilo. Pun dah dah rehat seminggu lah. So itulah travel. And then, 13,000. actually banyak lah. Okay, lepas basikal tu balik 2008, I kata I jumpa masa tu Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Kata Datuk Seri, masa tu dia masih Menteri Pertahanan. Ya. Datuk Seri, saya jumpa dia lah. Dan saya nak pergi Seven Summits. So saya kata boleh tak bantu saya? Bukan dana, dia bagi sokongan saja, melancarkan. Tapi dana kena cek sendiri. So after that saya I'm independent lah, cari sponsor. I didn't get from government dah sebab ialah Everest dah pergi. So after that memang sendiri lah, berniaga lah. I use my own money to finish my Seven Summit. So Seven Summit ni all the highest 7 mountain in 7 continent, peaks in 7 continent. How long does it take? 4 Maksudnya years. 4 years. In So total. 2010 I went to Kilimanjaro, I went to Aconcagua in South America, I went to McKinley in North America. There's a continent lah. So I went to Elbrus in Russia, the highest mountain in Europe, Everest 2004. So and then went to Custom Pyramid in Vincent Custom Pyramid in Papua, so Australasia. And then the last one is Vincent Massif in Antarctica lah. That's the expensive one lah, $75,000. Oh. Because very hard to go there. Untuk pendengar podcast kita lah, bila you mention Seven Summit ni, in total berapa mana ketinggian tu? Paling tinggi berapa? Everest. Paling tinggi Everest is 8,848 meter. So Then yang lain Kilimanjaro 6,000 meter. Yang paling rendah? Yang paling rendah Kosciuszko lah 2,223 meter. Okay. So Yang tu kacang lah untuk you. okay lah, semua orang boleh naik. You also can climb because dia ada cable car and then you trekking about 4 hours. Oh my god, that was But like they're the highest in Australasia. So even Kilimanjaro it took about 6 days to summit, up and down. 6 days. Up and down. So but the highest in Africa. That is what? 6,000? 6,000. So lebih tinggi pada Kinabalu lah. Kinabalu 4,100. 4,000. So dia cakap macam tu sebab you kata 50 kilo you buat cycle tu dah Elah, aku memang- okay lah, take this lah kan, take this. So that's one. After that, I'm not only for me. I did I raised funds for some members of my club. I sent 8 people cross the Greenland by ski, about 600 kilometer. Greenland, the biggest island in the world. Oh, yeah. Pakai The ski. Greenland island, ski cross the Greenland. Close to North Pole, right? Yes. And then I sent 7 people swim cross English Channel, solo and relay. So I give opportunity to other people to success. Bagi peluang orang lain berjaya. I send Pascal dengan budak-budak Paskat. Komando. Seorang solo, 6 orang relay. Muntah-muntah dia. Sebab sejuk. 14 degrees. You have to cross about 40 kilometers almost. Yeah. English Channel. From Dover to Calais. Kalaisan kalau But okay lah. I mean, we go a bit deeper lah soalan ni. You dah satu Everest paling tinggi dah. Dan you nak pergi pula 7 lagi. What you want to prove? Actually, Tuhan ciptakan dunia ni untuk kita mengembara. Explore. Untuk That's your determination. mengembara, cari ilmu, Yeah. jauh perjalanan, kita luas pemandangan, banyak ilmu pengetahuan, tak diperbodohkan oleh orang. Tak di Alah, tapi aku kalau nak luar pemandangan, aku pergi London, pergi Paris. dah boring dah. Oh, boring dah. Standard lah. Standard.
So benda tu akan buat kita open mind. Bukan become liberal tapi open minded to understand people culture, understand people Yes. belief kan. So we have to respect each other. That's why dalam Quran bercakap bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. So kita respect. So you punya kepercayaan, you punya kepercayaan. Tapi dalam hidup ni kita kena ada humanity. Kemanusiaan tu. You macam mana pun Tuhan suka pada orang yang ada kejayaan dunia, ingat pada akhirat. That's the point. Kita ni manusia. Akan ada kesilapan. Memang saya pun sampai hari ni pun ada salah. Ada silap. Kalau manusia ni bukan silap, kita malaikat lah kan. So there's a Tuhan tu Maha Pengampun. And so jangan risaulah, nak mencapai kejayaan mesti ada kelemahan, ada kekurangan. Tapi that's why I cakap pertama sekali is the key of success is discipline. Fokus dengan disiplin. InsyaAllah dalam politik pun, kalau doktor pun dah ada dalam politik, saya pun baru bagi aktif dalam politik kak. So disiplin dalam menjaga rakyat tu pun penting. Disiplin dalam masa. Jumpa pukul 8 janji aku dah jadi YB, tak apalah pukul 10 tak apalah. So salah juga tunggu orang nak bagi sumbangan 5 je, orang tunggu 2 jam. Masalah je kan. So disiplin dengan rakyat. So lagi senang rakyat suka. So tunai janji yang mana kita boleh mampu. Apa kita nak buat untuk negara, itu penting lah kan bagi saya. Bagi Muna, jangan cakap tunai janji yang kita mampu lah. Kalau dah janji tu baik tunai. Dia saya kata janji tunai yang kita mampu. Ini janji bulan bintang, lalas terang-terang. So itu salah satu jugalah move Hari ni saya menang. I'm not listening to that. Move ni bukan salah. Bagi saya lah, kalau cerita pasal politik sikit, move ni bukan sebab langkah Dubai atau langkah apa. Rakyat sendiri dah rasa apa yang ni. So mungkin pembangkang bersuara lah untuk rakyat, dan dah kalau tak boleh nak betul-betul tunai apa yang dah dijanjikan. So the move, you have to move lah. So untuk makluman Mona juga dan juga pendengar podcast kita, Corbyn bukan hanya dia dah tawan 7 gunung apa semua ni, tu yang hakiki dia. Tapi dia juga seorang social activist dan juga seorang usahawan dan seorang politician. Pernah memegang jawatan sebagai Exco Pemuda UMNO Malaysia. Oh wow. Tapi sekarang dia bersama dengan saya lah dalam Perikatan Nasional. So bagi saya I tak prinsip lah. When you gadai yang prinsip, so saya rasa yalah saya pun ada kelemahan, tapi bila prinsip kata dulu dah 5 tahun kita berjuang no Anwar tu okey lagi, tapi no DAP kan, daripada kecil sampai besar. Tapi DAP sampai hari ni pun masih benda yang sama je dia buat. Masih lagi dia nak tegakkan PBT lah sebagainya. So dia tak ikhlas lah dalam bekerjasama pun. Cukup lah yang apa yang dia dapat. So janganlah lebih-lebih yang nak minta. So sekarang ni dah bergaduh dengan UMNO. So itu salah satu masalah dia orang dalaman pun menyebabkan dia orang berpecah. So sekarang ni saudara Corbyn adalah AJK di Bersatu Lembah Pantai. Kampung dia lah. Walaupun tak kampung sangat lah, di bandaraya kan. Dalam kawasan Menteri Komunikasi. So Fahmi Fazil, watch out. Alah, dia pun kawan je lah. Dia kawan I je. didn't say that. Discount me on that. Tapi kita panggil Corbyn bukan sebab tu lah. Kita panggil Corbyn sebab kita nak tahu, I mean to us, pada saya lah, saya kenal Corbyn for quite some time. Waktu saya di universiti dulu, dia pun waktu tu lah dia panjat Everest. Saya masa tu dekat medical faculty UiTM. So memang kita tengok tu, kita kata dia ni memang dahsyat lah. Dia berani nak buat. Petang-petang pun selalu dekat stadium. So menjadi bukan kegilaan lah. Kita berlari tu masa tu dulu kan. Ikon lah. Popular lah. Masa dulu kan olahraga kan. Pakai pun kadang-kadang menjolok mata. So and then itulah ceritanya Seven Summit dengan Explorer Grand Slam. So Seven Summit Explorer Grand Slam is the last one is kita sambung lah untuk I went to North and South Pole ski last degree. 1 degree equal to 111 kilometers. So to finish your Explorer Grand Slam. So alhamdulillah be the first Malaysian yang habiskan Explorer Grand Slam and the first Malaysian yang habiskan Seven Summit Messner version. Rahul Messner version. Dalam dunia ni ada 2. Dia tak ada 3, ada 2. Tapi ada satu ni last 2 week ada yang declare pula buat 9 non-summit tu. I'm not accept about that lah. Terpulang lah. Sebab mana ada dalam dunia ni 9 summit. Dan yang habiskan summit tu pun yang salah satu dia declare Mont Blanc is the highest in Europe. Oh tak betul lah. Tak betul lah. Tapi ada juga orang kita ni yang nak sangat buat rekod macam tu. Mungkin bukan dia, tapi orang yang bawa benda tu. So Malaysia Book of Record ni pun kadang-kadang dia declare benda-benda yang tak sepatutnya lah. So dia hilangkan
sejarah yang sebenarnya. Prestige. Dia angkat prestige. So kawan saya Ahmad Ridwan dengan Manai dia habiskan Seven Summit version best. Dia pergi ke Mount Elbrus dengan Kosciuszko. So saya pergi ke Mount Custom Pyramid. So ada dua. So Europe ni Elbrus is the highest. So Europe. Yang seorang tu declare yang Mont Blanc ni sebenarnya dia pun tak habiskan Seven Summit ni. Tapi dia declare Mont Blanc is the highest. And that's the point. So bila you buat yang ski tu, maknanya when you now berapa orang sebenarnya yang hold Grand Slam punya Malaysian, I'm the 60 earliest people in the world. 60 dalam dunia. Tapi Malaysia saya seorang. You're the only one who have this Grand Slam, kan? Dalam Asia I'm number 2. First is Ko Swee Chow from Singapore. Singapore. Oh, tak jauh pun Singapore. He's Malaysian tapi dia dah migrate to Singapore lah. So dia okay je, dia okay. He's very good, nice man. Jadi bila you buat Grand Slam ni, maknanya yang North Pole tu sampai the 0 degree tu, dengan South Pole tu you satu-satunya Malaysian. Yes, I'm the first Malaysian yang, tapi ada yang dah pernah pergi South Pole pun, North Pole. Tapi the first yang habiskan Explorer Grand Slam ni. So dia helikopter ni daripada Borneo Station, dia akan hantar kita ke degree titik 89. Okay. Borneo Station ni salah tempat terakhir lah kapal terbang yang boleh landing, tapi dia pun ada season dia bulan 4 saja. So sebulan saja. Lepas tu dia akan jadi crack. Dia atas ais. So Kutub Utara ni dia punya benua atas laut. So ice ni move. That's why dalam the best place yang saya pergi is North Pole lah. You berski atas laut, kadang-kadang bila you tidur you move. Kalau you are very lucky dia akan move mendekat kepada North Pole. Kadang-kadang you can move 500 meter ke belakang. Kalau movement laut tu. So North Pole punya titik tu dia tak ada tanda. So macam mana based on satellite lah. Compass. So bila kau sampai situ tak ada apa lah, ada snow je lah. Tak ada, just ice. Cuma dekat kau punya GPS tengok kosong. 90 degrees. 90 degrees. 90 degrees. Ni 89.9. Masa dia nak sampai lagi a few puluh kilometer, puluh meter. Cari lah. That's the North Pole. Okay, that's it. That's North Pole. And then after that we stay there about 60 about 30 minutes, and then we call the helicopter lah to pick us up from the point. Then we take a photo lah. The declare dia ni lah supaya kita ada bukti lah. Proof that. So lepas tu daripada situ helikopter ambil ke Borneo, we take a plane terbang ke Sweden. Norway. Longyearbyen, the highest, the northern, what is the city, degree the last city masa tu? Berapa Celsius? Negative 35, negative 28. Tu dia. How do you handle that? Macam mana? You can't And early morning kadang-kadang can until 25, but when we start moving, so when we use the proper attire and then the gloves. they start hitting lah our body, and then Masa kau seorang bro? aku dengan member 3 orang. Bukan Malaysian. Malaysia 3 orang, tapi ada group lain lah, ada 9 orang. So mix lah, ada group more cheaper lah. Kalau pergi seorang ni lagi mahal. And we have to pay double. So dalam group je they can bayar heli pun campur kongsi lah. Dan South Pole pun lain sikit. South Pole dia dah ada 90 degrees tu, dia memang dah ada US base. Army punya station Yang dengan mana yang what's that Army station? Yes, US. There's a name, isn't it? We call just South Pole punya station lah. Dia panggil tempat research. Dia buat kajian tentang betul. dia tanam pokok dekat dalam bangunan tu macam mana. Dan pernah cecah sampai negatif 80, negatif almost 100 lah. Because South Pole lebih ekstrim berbanding North Pole. Sama North lah, Pole? sama. North Pole, Sama South Pole je? sama. Can reach until 100. Negative 100. So okay lah, that's the achievement yang saya don't know. And then I want to achieve more. Maybe new Azam ni nak pergi 14 peaks ke. 14 peaks? Masih ada lagi. Why not? Kalau masih ada ketahanan. Tapi sebelum kita sampai 14 peaks tu, saya sebenarnya because saya pernah pergi tempat kan saya sebut tadi Corbin is a entrepreneur. So I want to talk one particular business, your Himalaya resort.
Bukan Himalaya Base Camp sana. Dekat Kepung kan? Tak, Gopeng. Gopeng. Kepung mana ada sungai Rock yang Garden in Himalaya Camping Resort. This is a small resort. Yes. Orang bina tepi sungai. talk about Tapi this. advantage-nya sungai tu kita boleh buat aktiviti water rafting. Then you can camping dekat kawasan land tu lah. You can buat, kita ada buat glamping, kita ada buat chalet kecil-kecil. So ada kolam renang. So alhamdulillah that's for like macam Walt Disney. Dia ada impian besar kan. So saya nak buat satu impian camping 5 star yang orang boleh duduk, tak mahal tapi menjadikan satu tempat riadah untuk family bergembira dan healing. Tempat ni dekat Gopeng, Mona. So untuk our podcast viewers, Himalaya Resort. Rock Garden and Himalaya. Rock Garden and Himalaya Resort di Gopeng. Exit saja daripada Gopeng. Tol Gopeng tu sangat dekat, tak 10 sampai 15 minit. 15 minutes je. I've been there, especially untuk orang macam saya. Oh ya, dia jalan. Yang ada family with kids. Sungai dia tak ekstrim sangat untuk budak-budak. Boleh mandi. Boleh mandi. Tak deras lah. Dia tak Dia deras. deras, tak ada tempat dia. A few place lah. So you have that mixture. So boleh rafting kat atas, daripada hulu tu sikit boleh rafting. Boleh mandi. Dan okay lah, tempat tu sangat sesuai untuk Ada berapa family. chalet? Almost 50. 50. 50. So saya nampak kat sini pun cantik. Ada kan Rock Garden Himalaya? Very Saya pergi dulu baru ada, saya ingat tak sampai 10 kot. 20. 20 masa tu. Ya. Oh, sekarang dah ada. Lagi dah besar. berkembang lah. Dah berkembang. Saya ada partner lah yang Rock Garden saya dengan kawan saya. Ya. Dia timbalan ketua bahagian UMNO. So kita orang ni politik tak ada hal lah. Janji Campur-campur je lah. Campur-campur That je. is the healthy way of doing things. So kawan saya pun daripada kecil besar pun memang PKR. So tak ada masalah pun. Tapi you dah lead the country, you must ni lah. Nak Yeah. support lah kan. At the end of the day, nation building comes first lah kan. Tapi saya selalu kena kacau lah. And masa saya jadi pembangkang sekejap 2018 kan. Kacau dengan seorang tu lah. Tapi tak apalah, dia dah jadi menteri dah pun. So, all the best to him. So this is Kobin. So bila we were discussing, masa kami discuss nak jemput siapa, saya pun fikir hati sebab ni tahun baru. So tahun baru ni kita kena talk about how we achieve cita-cita kita azam baru. So I think if you read and go through what Kobin went through, benda yang very inspiring. Sebab tu saya kata dengan Mona, tak payah check online dah, we get Kobin to come on the ni. Thank you. For ini one more point. Yeah. You have to be different with others. Yeah. You want to be somebody, you have to be different. I mean, not somebody yang arrogant, not somebody yang ego ataupun you have achievement, but you have to down to. Yeah. Kalau achieve something, because if you are different with others, people want to know many things. Betul. Kadang-kadang kita ni bukanlah kata kan, kita jadi satu benda yang seni. Contohnya kita buat meja, semua orang buat meja, so kita semua dah tahu dah meja ni sama, takkan nak cerita benda yang sama. So I love to share different things. That's why bila saya jumpa dengan Mak Saleh kat luar pun, semua dia orang macam, what, you climb Mount Everest? And saya tumpang bas, dia kelilingkan saya dekat Sydney, Australia tu, dia bawa keliling dekat Canberra tu, I bring you drive around Canberra. So free je? Free je, I'm very proud to see orang yang berjaya macam ni kan dalam bahasa Inggeris lah. So kalau tiba-tiba cakap Melayu pula kan Mak Saleh. I'm very proud to see you. I never meet Everest climber. So don't worry, I bring you to crown Canberra. Yeah. So okay lah. So bila you ada achievement yang lain, orang suka berkongsi. Even I'm cycling pun, I'm very happy lah because I want to change my life, because masa tu pun I tak pernah khatam Quran. So I mengaji sampai habis. Daripada surah Al-Fatihah sampailah Qul a'udzu birabbin nas. Sampailah saya rasanya I'm regret lah masa muda tak khatam Quran, tak mengaji tapi Tak habis. sekat-sekat. So now you see what it's happened. It's a journey, bro. It's a journey. It's a journey. Now you see what happened in Palestine pun ada makna. Yeah. So bukan kadang-kadang yang sedihnya orang kita yang Islam ni banyak yang nak keluar, tapi ramai orang yang bukan Islam ni dah masuk Islam kerana Palestin. Yeah. Itu Mona, I mean I've been hearing that and also I've been seeing it on the YouTube. Kalau whether we call this as a orang dah mula rasa benci dah dekat Israel, whatever that Israel has been doing all this while. So now they're actually moving towards Islam. So Yeah. I think it's an individual perspective. If they feel that, you know, if they open up to it, and why not, you know? Dia just take Quran, dia just baca, dia kata mula-mula dia tak tahu. Mula-mula nak pegang Quran pun takut. Yeah.
Dia takut ini adalah buku yang menjadikan kita pengganas. Yeah. Tapi bila dia buka dan dia tahu sebenarnya kenapa iman orang Palestin ni kuat, so dia terus what have inside this book. Yeah. Actually something that inspire yang menyebabkan bila saya tengok lah on social media, they said that when they see the determination of the Palestinian people and the resistance that they able to show, maknanya yalah kita Anak patah kaki pun dah. Kita dah menggelabah. Ini semua the whole family, 30 family. Yes. Berlaku semuanya depan. So But he still believe in Allah. yeah, and then they are still strong to continue with their life and belief. So I think tu yang something Change. Untuk just pengetahuan Mona lah ya. Torah is the first one, right? The first revelation book, right? yes. Then after is Bible. No, Bible number 3. 3. Oh, Quran first? Taurat, Zabur, Injil. Injil is the third one, and Al-Quran. So Al-Quran is the last. Quran is the last. Last. So tapi ialah Quran tak pernah berubah. Panjang cerita podcast itu ni. Banyak sebab tu Quran ni the last book yang The last revelation. revelation. Yeah. Cuma okay lah. What is next for you? Maknanya you dah ujung gunung, Okay lah. kutub utara, Kalau kutub terus terang selatan. sebagai Nasib baik tak boleh jadi angkasawan je. Kau tak dah sampai banyak planet dah ni. gigi rosak. I'm good. I know Syekh Muzaffar and I'm good with him. So I know him. He know me also well. No, probably you will go to Mars first before Elon Musk. Yeah. I mean kalau in the future I love to see our sport athletes to become the world champs. Yeah. So maybe I'm one more involved in association of sport, persatuan sukan. Kalau diberi peluang untuk ke depan Piala 16 nanti, kalau ada rezeki dalam kementerian, saya akan buat sesuatu lah supaya 10 tahun mendatang kita dah ada Dia dah lobby nak bertanding. melahirkan atlet-atlet sukan yang dijaga kebajikan dia, atlet-atlet sukan yang berjaya di peringkat dunia. And lawan diorang semua banyak yang kesian lah, kita kesian. So saya tak nampak apa hala tuju untuk kementerian ni bantu, tapi saya nampak ada dah movement tu. Cuma bagi saya akan more aggressive lah to support all the athletes of Malaysia untuk achieve Olympic and then football also become the below 100 footballer level in around the world ranking. Yeah, Sebab kita nampak determination Cobain. Bila Cobain cerita tadi, okay, aku nak panjat Everest, aku jumpa orang ni, tak apa, funding kita cari sama-sama, atau you just help me out. Dia perlukan jalan. And then lepas tu, sebab kadang banyak orang kita ni dia susah lah nak buat, duit kita nak dapat mana, funding dapat mana. Tapi what Cobain share dengan kita gini, money is not everything. Everything needs money. No, Betul? determination is the key. Yeah. Keazaman is the key. Discipline and even determination. when to cycling around the world pun I tak banyak duit. I just tumpang rumah orang, tidur dekat masjid, tidur kat surau. I jumpa student, minta tolong tumpang rumah student. Kadang-kadang kena gelak dengan student. So I'm okay. So I think as long as we achieve our target. one of the thing yang saya nampak tadi Cobain cuba highlight adalah you nak buat sesuatu tu, the purpose. What's the purpose you nak achieve tu? That's why kalau ke depan you pun, work towards that kan? you have to work towards that, and then the most important thing is your discipline. Sebab saya pun dulu rajin juga gerakan subuh ni, bangun subuh Jumaat kan. So benda tu pun penting. Sebab saya kata kunci kekayaan dunia ni adalah subuh berjemaah. Bangun subuh. Oh really? Yes. Okay. Kekayaan dunia ni bukan not because of money. Bangun subuh, sembahyang subuh sebelum subuh tu. Sembahyang sunat sebelum subuh. Itu adalah kunci you punya murah rezeki. Bro, you tahu tak bro, dalam orang India pun ada orang India kan. Ni nak kena selit lah ni. Yalah, Betul kan. Kita memang bangun pagi untuk sembahyang. And then ada satu bulan, the whole month. In fact, if I'm Fasting. not mistaken, not fasting je. Kita bangun pagi untuk pukul 4 nak buat sembahyang tu. And for an entire whole month. So that actually build your stamina. Untuk pendengar podcast kita, month tu adalah month Margali. Margali. Yeah. So that's why dalam kita pun selain, tapi sebenarnya semua bulan dalam Islam ni semua bulan beramal soleh, tapi bulan Ramadan paling mulia lah. Paling banyak beramal kerana di situlah paling banyak berkah daripada Allah, dan memang Ramadan ni adalah bulan-bulan keberkatan yang
yang paling mulia yang tu. Sebab tu orang mengejar Ramadan. Tapi sebelum mengejar Ramadan tu harus ada disiplin. Kan. That's why memula subuh berjemaah bukan hanya satu Ramadan, tapi daripada sekarang pun dah mula. Tapi ini Mona nak admit lah ni, Mona tak nak rasa malu. I selalunya puasa. Tak puasa? I puasa. Oh, puasa. Bulan Ramadan tu I puasa sebab I nak makan lepas tu. So we maintain the Yeah. sleep body and everything. No, actually Tapi I memang puasa. betul lah. The most important thing makan I tu I puasa tak, tapi tak. makan tu sebenarnya bukan hanya itu hanya asas, tapi sebenarnya kunci lah kita nak tahu. Okey, aku Control. ni bukan kontrol. Kita tahu punya ramai orang bukan makan, tak boleh makan 1 hari, 2-3 hari baru dapat makan. Yeah. Betul pun kan. That's why kita kena appreciate apa yang kita ada. And lagi satu tu bulan Ramadan tu, bila dia pun semua datang together and then masak bubur lambu and all this and then bagi sedekah dekat orang. I think benda-benda tu semua very Ya. Second thing yang saya boleh share untuk menjadi seorang yang berjaya dan kaya, insyaAllah saya boleh share is dahulukan mak kita. mak ya. Saya pernah ada miracle thing happen 3 kali. Saya tunggu benda ni, satu rezeki saya projek ni kan, bukan projek ni government, projek ni memang saya tengah doa buat benda tu, tunggu dapatkan kelulusan. Petang tu saya berdorak dengan mak saya, mama nak apa kan hari ni, mama saya nak beli ni lah, aku belanja lah mama emas kan, belilah gelang kan, okey jom pergi beli. Besok je tiba-tiba dapat WhatsApp, Datuk alhamdulillah dah lulus. Suddenly 3 kali projek ni. Saya rasa dua mak lah. Bila mak dua untuk When kita buat mak kita happy, then I'm very happy lah. Sebelum my father pass away, sempat saya bawa dia pergi umrah. Itu salah satu yang, yelah dia tak sempat pergi Rock Garden tapi dia sempat pergi umrah. Dan alhamdulillah he follow me masa I'm cycling tu, dekat India. The whole from Delhi to Calcutta. Wow, very superb experience Experience lah. Did you like India? Yes. From India ni sebenarnya I tak nak tengok. I tahu dia orang susah. Tapi I nak belajar macam mana dia orang susah tapi boleh hidup. Ya. Kita ingatkan kita susah, tapi India ni dia susah. Hari ni Lagi susah kan? lagi susah daripada apa yang kita sangkakan. Tidur dekat bawah ni anak 3-4 orang tepi jalan semua, tapi besok boleh hidup. Tapi kita ni kena uji sikit, terus give up. Kan? Betul. So Itu adalah motivation Mona juga. Sebab bila pergi India, Ya. bila pergi India, I pernah nampak benda tu dekat platform kan, dia tidur kat platform. yeah, platform. Bro, dia pun masak dekat dalam platform, bro. bawah jambatan dan kencing. I never been to India. Saya tak pernah sampai lagi. So from The Delhi, closest is you know, Lahore. Delhi to Calcutta Pakistan. tu, you know lah what will happen. Yeah. A lot of hotel, tidur hotel Renaissance. Tapi Renaissance yang ada lilin ni. Ini nampak macam Berlin. No. But That's the reality. But the way that they live, when we met him, dia kata India number one. Dia punya semangat dia India number one. Walaupun Everything, susah. India number one. Walaupun susah, dia punya quality hidup dia Dia tak punya begitu. semangat India number one. Ya. Tapi I rasa mindset mereka ni satu je. Bila apa-apa dia pun belajar ke dia pun buat kan. Look at Silicon Valley today. Google, everything is dominated. Very much dominated. So I think Pakai IT pun India. itu Ya. So dia kata India number one. Jumpa dan yang banyak negara yang paling ada bangunan tinggi, India number one. dia suka ada semangat untuk berjaya. itu yang paling penting tu. So I think that's what the purpose of this episode today. Kita kena Yang awal tadi just ni je lah. Saja kacau-kacau sikit lah. Nah, kita punya format kita memang kita akan talk a bit about what's happening of the week, dan lepas tu kita akan go pada guest, sebab kita nak provide That's good, something thank you. different. So kalau nak cerita pendapat saya tentang politik, saya ada macam-macam pendapat tentang politik. Oh, that's Let's one more. talk less Betul lah. about that. Yang paling tu I very happy to see TMJ lah masa dekat India. He was army dekat sana. He training army. I met him dekat. Oh, padahal pakai JDT hari ni. yeah. Oh, dia nak tunjuk dia punya kesetiaan dia. I'm proud of. Even I'm KL man, KL boy, but when I met him masa tu dia dah lama tak jumpa orang Malaysia. So dia memang dekat sana berapa tahun kan, 7 tahun kan. So dia seronok. I talk with him about, we discuss about 2 hours. Masa tu dia masih raja muda lah. Ya. So banyaklah kongsi tentang dia semua, dan he's very sama lah, dia pun ada determination. Ya. Dia nak buat sesuatu sampai berjaya. So that's why JDT 10 tahun achieve, Yeah. because of discipline. Ya. Don't give up. Not only money,
Not because of money, because you have discipline and then you know the way to success. Yeah. Correct. So thank you. Never give up. So terima kasih to Cobain to become our first guest. Hopefully apa yang Cobain kongsikan dengan kita tu menjadi determination untuk kita teruskan big impact ni. So what he did memang dah menjadi big impact lah kepada society, kepada orang sekeliling, kepada orang muda. If you need a superhero, you have a real living legend here, Saudara Cobain. Dan saya ucap terima kasih pada mereka yang mengikuti podcast kita, Big Impact. Azam saya tak nak share sini. Mona, you want to share your azam for this year? No, azam is still secret because itu personal. Okay. Tapi hari ni ada belajar few things daripada Saudara Cobain. First of Bukan all, Gobin Singh apa? Cobain. It's like Kurt Cobain, you know? Cobain. Okay. So first you have to be very disciplined. Number 2 is determination, lah, keazaman. Keazaman. So I rasa this is 2 things that I've been always implementing in my life. No matter what happens, we keep going. There is no never surrender. Never give up. Never give up. Whatever happens, whatever that may be. However people may talk about you, or especially in public life, you have to have that iron fist and then keep going. And then lagi satu tu, yang Tun Mahathir cakap tu. If you want to be a hero, don't be a stupid hero. Stupid hero. I like that. You know what? Sebab kadang-kadang ni, especially on social media, this need to be said out lah kan. Orang nak komen tu, tengok je something, straight away comment. Masa tu pun sama juga. Sabar. Masa I know, I understand what you went through. No. What I'm saying is, go and figure out first. Go and see the entire thing in totality first. Lepas tu barulah you nak bagi cadangan ke apa. Orang ambil serious what you say. Kalau tak, whatever you say, nanti orang ingat ni orang bijak lah kan. Even I when a lot of pergi mana-mana pun, komen-komen dalam Facebook, dalam media masa ni memang kadang-kadang banyak yang boleh ni. So forget about it. Tapi orang yang mempunyai ilmiah tu, dia reserve from talking. Cakap habis masa, buang masa lah, habis duit rakyat lah, buang duit kerajaan. Kata-kata bila masa aku pakai duit rakyat, aku pergi 7 Summit pun rezeki ada daripada korporat, daripada duit sendiri, niaga. So tak ada masalah pun kalau you pandai cari sponsor, so korporat yang sponsor you, bukan government. So I pergi Everest, I terus terang memang kerajaan masa Everest, masa tu I student, only that one. Then pergi 7 Summit, I fundraise my own, then use my own a few from my own business. So my final word, if you want to be a hero yang berilmu lah. Thank you. So terima kasih kepada semua yang mengikuti bigimpact.my. Kita dibawakan oleh Scroot.my, satu-satunya platform yang boleh anda buat carian untuk tengok semua kereta-kereta recon daripada Jepun, daripada UK. Dan daripada situ boleh tahu segala sejarah kereta tu. So kalau jumpa kereta-kereta recon jual tepi jalan tu, nak check dia punya data, nak check dia punya history, boleh go to Scroot.my, boleh beli report daripada situ. You just have to enter the chassis number. So thank you again to Scroot.my for bringing about Big Impact, the podcast, untuk episod yang kedua ini. Thank you, Doctor. Thank you, Cobain.